warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nurul. Hari ini kita akan belajar fiqh tahun 1. Okey, tajuk first adalah tajuk ibadah, tajuk pelajaran pertama. Okey, cuba tengok kat sini. Kita belajar tajuk ni, apa yang kita akan dapat adalah kita dapat menyatakan apa yang dimaksudkan dengan ibadah, membezakan antara ibadah umum dan ibadah khusus. Yang ketiga, menyatakan tujuan manusia dijadikan. Dan yang akhir sekali adalah membaca dalil dan hikmah ibadah. Okey, first kita tengok apa yang dimaksudkan dengan ibadah. Okey, ibadah kat sini adalah pengabdian diri kepada Allah sama ada perkara atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat. Okey, kat sini maksud ibadah tu adalah apa-apa perbuatan pun yang pengabdian kepada Allah, tak kisahlah perkataan ke atau perbuatan ke, tapi dia kena bertepatan dengan syariat Islam. Kalau dia sesuatu benda yang pengabdian kita kepada Allah, tapi benda tu melanggar syariat, tu tak dikira ibadah. Dia kena ikut syariat juga, tak boleh melampau-lampau. Okey, antara contoh-contoh ibadah, kat sini pun kita dapat kat sini pun kita dah pernah buat dah ibadah-ibadah ni, dah selalu dah kita buat. Apa contoh dia? Solat berjemaah, membaca Al-Quran, membantu orang tua. Kat sini kalau ibu bapa pun kita dapat antara ibadah juga. Solat jenazah dan akhir sekali bersedekah. Okey, kat sini tengok, dalam aktiviti harian kita pun dah banyak sangat ibadah yang kita buat. Okey, cuba tengok nombor 1, kita bangun tidur kan. Lepas kita bangun tidur, mestilah kita baca doa, betul tak? Okey, dah dapat dah pahala ibadah tu. Okey, nombor 2, kita mandi. Mandi tu adalah kita taharah lah, menyucikan badan. Itu pun dah dapat juga pahala. Lepas tu kita solat subuh. Solat subuh dah semestinya lah, solat pun kita dapat pahala. Okey, nombor 4, kita pergi sekolah, kita belajar, menuntut ilmu, itu pun ibadah juga. Nombor 5, solat zuhur. Nombor 6, kita pergi sekolah petang, kita belajar agama pula. Lepas tu nombor 7, kita solat asar. Nombor 8, kita main petang-petang tu, tak kisahlah main basikal ke, main bola ke. Nombor 9, solat maghrib. Nombor 10, solat isyak. Nombor 11, mengulang kaji pelajaran, buat kerja sekolah ke. Nombor 12, kita tidur. Okey, kat sini pun kita dah tengok banyak dah ibadah yang kita buat dalam kehidupan seharian kita. Okey, seterusnya ibadah umum dan ibadah khusus. Okey, first kita belajar ibadah khusus. Okey, apa ibadah khusus ni? Ibadah khusus ni adalah satu-satu ibadah yang memang kita sendiri yang kena buat. Kita tak boleh macam benda tu, maksudnya kita dituntut untuk buat sesuatu perkara tu. Contohnya macam solat kita kena buat sendiri. Kita tak boleh nak suruh mak kita ke adik kita ke, adik solatkan untuk kakak boleh, adik solatkan untuk abang boleh. Boleh ke macam tu? Tak boleh. So solat ni kita kena sendiri buat. Membayar zakat, puasa, menunaikan haji. Benda ni, ibadah khusus ni kalau tak buat, kita dapat dosa. Okey, seterusnya ibadah umum. Ibadah umum ni banyak sangat ibadah umum yang kalau kita nampak ni, kita boleh buat juga ibadah umum ni. Contoh dia apa? Membantu ibu bapa, lepas tu belajar, gotong royong, mencuci kereta, menyapu sampah, berniaga. Okey, seterusnya cuba kita tengok kat sini, faedah melakukan ibadah dalam Islam. Okey, faedah ni apa? Faedah ni apa yang kita dapat kalau kita buat ibadah ikut Islam ni. Kita mestilah disukai oleh Allah. Allah suka dengan orang-orang yang buat ibadah ni. Sebab kita buat ibadah ni, maksud dia apa? Mengabdikan diri kepada Allah. Okay, seterusnya kita akan disukai oleh ibu bapa. Adakah ibu bapa yang nak anak dia tak patuh pada Allah? Adakah dia ibu bapa yang nak anak dia tak solat? Mestilah tak ada. Mesti ibu bapa nak anak dia solat 5 waktu, buat banyak perkara baik, banyak baca Quran. Kalau tak sampai Quran lagi, banyak baca Iqra.
Lepas tu dah akhir sekali mendapat pahala. Okey. Seterusnya, tahukah anda melakukan perbuatan yang baik dan mulia kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah. Okey, kat sini apa sahaja perbuatan yang baik, yang macam benda sekecil-kecil zarah sekalipun, kalau benda tu baik dan kita niat, sahaja aku buat ni kerana Allah, kita akan dapat pahala lah. Sebab itu dikira ibadah. Okey, amalkan berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan pekerjaan atau perbuatan baik supaya menjadi ibadah. Okey, ini sama macam Ustaz terangkan tadi. Okey, seterusnya, tujuan manusia dijadikan. Okey, kat sini kita nampak kita daripada baby, kita dah besar kan, sampailah kita dah tua sekalipun, kita kena ingat balik, kita kena sentiasa tajdid niat, perbaharui niat kita, kenapa kita dijadikan. Okey, kalau ikut firman Allah ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepada aku. Kat sini Allah dah ingatkan dah, dia bukan jadikan kita untuk buat benda lain. Dia jadikan kita untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Okay, kat sini hikmah beribadah. Okay, hikmah beribadah, bertambah kasih sayang Allah dan Rasul, bertambah kasih kepada kedua-dua ibu bapa, menanamkan sifat sabar dan ikhlas, dan akhir sekali memupuk sifat kasih sayang. Okey. Kat sini kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Riwayat Muslim. Kat sini kalau kita nak buat sesuatu tu, kita ingat Allah nampak apa yang kita buat. Kalau kita kan tak nampak Tuhan kan, tapi Allah nampak kita. Jadi sebelum murid-murid buat sesuatu perkara tu, ingat dulu Allah pandang. Jadi buatlah memperbanyakkanlah perkara-perkara yang baik-baik. Banyakkan mahmudah daripada mazmumah. Okey, setakat ni itu saja. Sekian daripada Ustazah. Terima kasih.